kita nak terus kepada apakah panduan yang dapat kita ambil pada hari ini berdasarkan ayat yang sudah kita baca sebentar tadi. Maka jom kita lihat sekarang di slide, iaitu surah Al-Baqarah. Kita sudah pun memasuki ayat 260. Baik, sekiranya kalian masih ingat, kalau kita masuk pada ayat 260 ni, saya bacakan dahulu apakah terjemahan kepada ayat ini. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah berfirman, "Belum yakinkah kamu?" Ibrahim menjawab, "Aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku." Allah berfirman, "Kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu." Allah berfirman lagi, "Lalu letakkanlah di atas tiap-tiap satu bukit satu bahagian dari bahagian-bahagian itu. Kemudian panggillah mereka, nescaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahawa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Baik, kalau kita lihat dalam Aisar, kita akan melihat betapa ayat yang sebelum ini, kalau kita recap sedikit, ayat yang sudah kita bincangkan sebelum ini, iaitu pada ayat 258 dan juga ayat 259. Saya tunjukkan di skrin sekarang ini. Kalau kita lebih recap sedikit, pada ayat 257, kita memahami bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Az-zulumat, kegelapan, kepada an-nur, kepada cahaya. Dan bagaimanakah Allah boleh melakukan hal yang demikian? Pertama, kita sudah pun melihat bagaimana pada ayat 258 Nabi Ibrahim berjidal ataupun berdebat. Nabi Ibrahim berjidal dengan, dalam tafsir ini disebut sebagai Namrud. Walaupun ada lagi perbincangan-perbincangan yang lain, tapi kita mungkin ambil salah satu nama yang kita sudah bincangkan semalam, iaitu Namrud. Dan kemudian pada ayat 259, kita melihat pula bagaimana kisah seorang lelaki, ada yang menyebut sebagai Nabi dan sebagainya, yang dimatikan selama 100 tahun. Dan kemudian dihidupkan semula, dan itu tidaklah susah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kita lihat pada hari ini, pada ayat 260, bagaimana kembali kepada pertanyaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukanlah kerana Nabi Ibrahim tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan. Tidak sesekali begitu. Dan apa yang ditanya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah untuk meningkatkan lagi keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti mana kalau kita contohkan pada hari ini, kita mungkin dah tahu bahawa ini pen misalnya, kan? Dan kita lihat bagaimana pen yang dahulu kena letak dakwat, kemudian boleh ditulis di atas kertas, tapi hari ini ada pen yang dibuat begini tetapi dia tidak ditulis atas kertas. Kita tulis di atas board sahaja. Macam mana perkara itu boleh berlaku? Dan bila timbul persoalan begitu, adakah kita tidak meyakini bahawa ini pen? Bukan kerana kita tak yakin, tapi pertanyaan itu adalah untuk meningkatkan lagi keyakinan kepada kita macam mana pen ini berfungsi. Dan itu sebagai salah satu anatomi, contoh untuk kita faham bahawa apa yang ditanya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini bukanlah tentang keraguan, tetapi kerana untuk meningkatkan lagi keyakinannya. Kerana bila Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qala awalam tu'min," adakah kamu tak yakin lagi, kamu tak percaya lagi? Jawapan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim, "Qala bala." Itu yang kita akan lihat nanti dalam perkataan bala. Nabi Ibrahim bahkan sesungguhnya yakin, tetapi pertanyaan itu adalah untuk memantapkan lagi keyakinannya. Maka apakah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Maka diperintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk, kalau kita lihat di situ,
Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan kembali orang mati." Nabi Ibrahim memohon kepada Tuhannya untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana caranya, apakah melalui hukum-hukum tertentu atau dengan kekuasaan semata-mata. Hanya dengan mengatakan kepada sesuatu, jadilah, maka ia pun segera jadi. Maka Allah bertanya kepadanya sedang dia mengetahuinya, bagaimana kamu berkata seperti itu? Apakah kamu tidak percaya? Itu dalam Aisar. Ibrahim menjawab, sebenarnya saya percaya bahawa engkau kuasa atas segala sesuatu, tetapi saya ingin melihat bentuknya untuk membuat hati saya lebih tenang dan tidak ingin mengetahui sesuatu yang selama ini belum saya ketahui. Untuk memenuhi permohonan itu, mengingat dia adalah kekasih Allah dan dia ingin membiarkannya, tidak ingin membiarkannya, tetap ingin tahu tentang bagaimana cara Allah menghidupkan kembali orang yang sudah mati, maka Allah memerintahkan kepadanya untuk mengambil 4 ekor burung. Bagaimana diperintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengambil 4 ekor burung. Lalu 4 ekor burung ini dalam tafsir ini disebut disembelih, kemudian dipotong-potong menjadi kepada beberapa bahagian, kemudian dicampur adukkan antara satu sama lain, dan kemudian dibahagikan kepada 4 bahagian dan diletakkan di atas 4 bukit. Diletakkan di atas 4 gunung yang berbeza. Dalam kisah ini kita dapat memahami Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya. Dan pertanyaan itu adalah untuk meningkatkan keyakinan. Lalu bagaimanakah cara Allah mengajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Diperintahkan untuk mengambil 4 ekor burung. Dalam tafsir ada yang menyebut nama-nama burung itu, tapi kita tidaklah membincangkan apakah nama 4 ekor burung itu. Tapi yang kita tahu ada 4 ekor burung, di mana burung-burung ini disembelih. Ini yang dibincangkan dalam Aisar. Dan kerana ada juga perbincangan yang lain berkaitan dengan burung ini. Ada yang mengatakan tidak disembelih. Dan disembelih, kemudian dipotong, kemudian dibahagi. Dibahagi kepada 4 bahagian dan kemudian diletakkan di atas gunung. So ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam meningkatkan keyakinan baginda alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim pun melakukannya dan mengambil masing-masing dari kepala burung itu lalu dipanggilnya. Dan maka bahagian-bahagian yang berselerakan dan bercampur aduk itu pun datang berkumpul dengan bahagian lain dan ia memasangkan kepada masing-masing, dan setelah bergandingan burung itu pun terbang di angkasa. Disitulah Nabi Ibrahim memandang dan menyaksikan fenomena kekuasaan Tuhan yang maha perkasa dan maha bijaksana, maha suci Allah yang tiada Tuhan dan tiada sesembahan yang sebenarnya selain daripada dia. So, setelah Nabi Ibrahim meletakkan di atas 4 gunung itu, lalu dipanggillah burung-burung tersebut, lalu burung-burung tersebut hidup dan terbang ke angkasa. So, ini adalah satu fenomena yang luar biasa kerana kalau kita baca dalam tafsir ini, burung itu sudah pun dipotong, sudah pun dicincang, sudah pun dicampur dan kemudian dibahagikan kepada 4 bahagian pula dan kemudian diletakkan di atas gunung. Itu bukanlah satu perkara yang mudah dan itu suatu perkara yang amat luar biasa untuk berlaku. Tapi itulah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menggambarkan kepada kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah pasti dan kita tidak perlu lagi meragui tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bila kita membaca ayat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat tentang ayat sebentar tadi, ada juga yang dibincangkan tentang bagaimana ketika mana dipanggil. Ketika mana dipanggil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika mana burung-burung itu dipanggil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan burung-burung itu terbang ke angkasa datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia juga antara yang dibincangkan tentang bagaimana manusia ini, kita setelah menjadi tulang belulang, adalah satu perkara yang tidak susah untuk Allah Subhanahu wa taala memanggil kita kembali, dan sesudah kita berselerakan, sesudah kita bertebaran, sesudah kita berada di mana-mana. Tapi bagi Allah untuk memanggil hamba-hambanya kembali dan berlakunya kiamat nanti, ia bukanlah satu perkara yang susah, ia bukanlah satu perkara yang sulit, ia bukanlah satu perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini meneguhkan lagi keyakinan kepada kita bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha hidup, dialah yang maha mentadbir urus segala urusan yang berada di atas muka bumi ini. Maka ini ayat yang semakin menambahkan lagi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.